Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara tidak sadar kita telah berada pada 1 Ramadan pada tahun ini. Mungkin kita masih lagi teringat pelbagai kenangan manis bulan Ramadan pada tahun lepas dalam musim PKP. Namun kini Ramadan menjelma lagi. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita. Akan tetapi kita perlu ingat bahawa masa berlalu begitu pantas. Setahun yang berlalu tanpa disedari, hanya sekejap sahaja. Sekiranya kita tidak memanfaatkan masa untuk kerja yang berfaedah, pasti kita akan rugi. Bulan Ramadan adalah bulan yang dirundui oleh mereka yang ingin melakukan kebaikan. Ia sentiasa dinantikan oleh orang yang beriman, malahan mereka sentiasa mendoakan seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada pada bulan Rajab lagi, menerusi sabda baginda, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang maksudnya, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Doa inilah yang diulang-ulang oleh Rasulullah apabila mendekati bulan yang mulia ini. Baginda telah mendidik para sahabat baginda untuk mengungkapkan doa yang mulia ini bagi mendidik hati dan jiwa mereka agar menyambut Ramadan dengan penuh kerinduan dan kecintaan. Sebenarnya doa sebelum Ramadan ini merupakan persediaan mental agar kita dapat berhadapan dengan bulan Ramadan dengan penuh penghayatan, kesediaan dan kesedaran. Persediaan ini dilakukan untuk menyediakan hati yang sedia untuk dididik, nafsu yang sedia dilentur, dan jiwa yang sedia dibentuk dengan acuan keimanan. Ini membolehkan muhasabah diri dapat dilakukan untuk mengenal pasti nafsu ammarah yang menyelinap di dalam hati yang kotor dan tersembunyi di dalam jiwa yang gersang dengan cahaya keimanan. Dengan persediaan mental dan fizikal ini membolehkan kita mencapai ketakwaan yang merupakan objektif penting menerusi ibadah puasa ini. Bagaimana halnya kita? Allahumma ballighna Ramadan. Bukan sekadar doa, tetapi ia juga merupakan impian dan harapan. Lebih daripada itu, ia merupakan tanda hamba-hambanya yang soleh bahawa mereka menginginkan dan tamakkan kepada limpahan rahmat Allah dalam bulan Ramadan ini. Banyak kurniaan dan limpahan rahmat, namun hanya manusia yang ada iman yang kuat sahaja yang akan lihat semua itu. Saudara-saudari, apabila Ramadan menjelma tiba, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, adakah kita benar-benar gembira dengan kedatangan Ramadan ini? Adakah kita benar-benar jujur pada diri kita dan tidak menipu? Apakah kita menyatakan keseronokan dengan kedatangan Ramadan? Adakah kita benar-benar teruja atau buat-buat teruja dengan kehadiran Ramadan? Tanda hati itu bersih ialah wujudnya perasaan yang amat gembira dengan kedatangan Ramadan. Perasaan ini bukan dibuat-buat, tetapi ia lahir dari lubuk hati yang suci, yang disinari dengan cahaya iman dan takwa. Ia bukan lahir disebabkan faktor juadah yang menyelerakan yang bakal menanti puasa Ramadan yang menyediakan pelbagai jenis makanan dan maupun kegembiraan hari raya nanti. Tetapi ia lahir dari perasaan yang entah dari mana datangnya. Perasaan yang membuak-buak di hati kecil lantaran sikap halobah merebut pelbagai tawaran menarik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mulut tersenyum puas, dada terbuka lapang, hati terbuka girang lantaran membulat tekad dan mengukuhkan semangat untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian,
Bersediakah kita dengan Ramadan? Orang yang bersedia dengan Ramadan boleh dikenal pasti menerusi tutur bicaranya. Apa yang sering kita bicarakan, sekiranya topik perbicaraan yang diungkapkan oleh mulut kita tidak menyentuh tentang persiapan diri, aktiviti yang meningkatkan keimanan, maka kita sebenarnya masih belum bersedia lagi. Malah ada nada suara yang semacam merungut dan kurang senang dengan kehadiran Ramadan. Mereka sebenarnya tidak gembira. Adakah mereka gembira sekiranya tidak membuat sebarang persiapan? Kalau persiapan yang dibuat pun hanya untuk melampiaskan nafsu makan sahaja, mereka hanya berbicara tentang persiapan berbuka puasa, persiapan hari raya, makanan juada berbuka puasa, dan gelagat manusia di media sosial dan sebagainya. Alangkah ruginya sekiranya kita termasuk dalam golongan ini. Bayangkan sekiranya peluang yang tersedia di hadapan mata dibiarkan berlalu begitu sahaja. Golongan ini tidak mempunyai persiapan untuk menghadirkan diri dalam solat tarawih pada 5 malam yang pertama, manakala pada malam seterusnya hilang kerana jiwa mereka belum benar-benar bersedia untuk menghadapi dengan perubahan yang sangat mendasar. Begitu juga dengan semangat untuk membaca Al-Quran. Mereka mungkin boleh menipu diri sendiri dalam masa 3 hingga 5 hari. Tetapi setelah 7 hari, penat mula terasa dan keletihan mula menjelma. Di saat fizikal diuji dengan pelbagai ujian, kelaparan, keletihan dan kepenatan, keimananlah yang menjadi penentu sama ada akan berjaya atau sebaliknya. Saudara-saudari sekalian, sekiranya iman tidak berakar di dalam jiwa, fizikal yang kelihatan sasa, jasad yang kuat, tubuh yang tough, tidak mampu mengalahkan ujian puasa dan ujian tarawih. Rupa-rupanya tubuh yang sasa itu hanya pada fisikalnya sahaja, kerana spiritualnya rapuh bagaikan ranting yang mudah dipatahkan. Bagaimana menyeimbangkan antara tuntutan rohani dan jasmani? Puasa memberikan jawapan yang bijak dalam menjawab persoalan ini. Ia dapat membawa orang yang berpuasa untuk mengenal titik kuat dan lemahnya spiritual diri itu. Kelihatan kuat bermain bola selama 90 minit, kuat berjogeng dengan pace 5, kuat berbasikal 10 km setiap petang. Tetapi tewas dengan solat tarawih hanya selama 8 rakaat saja, yang mengambil masa hanya selama setengah jam. Bulan Ramadan ini seumpama sesi ta'aruf yang boleh memberikan peluang kepada kita untuk mengenali lebih lanjut tentang diri kita tanpa hasutan syaitan yang telah digari oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi hanyalah nafsu syahwat kita yang sudah lemah lantaran kita menahan makan sejak awal pagi lagi. Jadi cukup untuk kali ini, kita sambung esok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.